السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama berkumpul di dalam majlis ilmu atau tazkirah Jumaat sebelum daripada kita menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Hari ini 1 Julai tahun 2022 bersamaan 2 Zulhijjah, yang mana tajuk tazkirah pada hari ini saya petik daripada blog yang saya muat turun pada 4 November tahun 2019 yang lepas, berkenaan dengan hukum memberi sedekah daging korban yang telah dimasak. Sesungguhnya kita mendekati akan hari untuk kita melakukan ibadah kurban ataupun hari nahar, yang ini berjumlah 8 hari daripada sekarang. Dan kerana itulah, dengan sebab di atas ilmu yang perlu kita ada untuk kita melakukan ibadah korban, dan di antara persoalan yang biasa ditanyakan kepada saya, satu daripadanya hukum memberi sedekah daging korban yang telah dimasak. Apa hukum daging korban itu diberi sedekah ataupun diberi kepada orang lain dengan cara masak? Sebelum tu saya nak tengok waktu Jumaat berapa? 1.20, sebab kita nak anggarkan masa. Dan kalau boleh pada hari ini saya akan bawa 2 tajuk serentak, 2 persoalan yang biasa ditanyakan kepada saya, dan soalan-soalan ini saya muat turun di dalam blog saya. Sebelum itu kita mulakan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila ibnu Adam yawman nahr min 'amali ahabba ila Allah ta'ala min iraqatid dam, innaha la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa aghlafiha, wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakani qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsa." Hadis yang direkodkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Hakim, yang bermaksud tidaklah anak cucu Adam beramal di hari nahar, yakni hari raya Aidil Adha. Hari nahar itu 10 Zulhijjah, dia panggil hari nahar. 11, 12, 13 hari tasyrik.
Jadi kita ulang, tidaklah anak cucu Adam beramal di hari nahar yang lebih disukai oleh Allah daripada mengalirkan darah korban. Sesungguhnya binatang korban datang di hari kiamat dengan tanduk-tanduk dan kuku-kukunya. Sesungguhnya darahnya jatuh pada satu tempat tinggi atas redanya sebelum jatuh ke tanah. Maka ikhlaskanlah hati kalian dalam korban. Yang mana dalam hadis ini jelas Rasulullah SAW menyebut tentang amalan berkorban pada hari nahar, yang 10 Zulhijjah, yang mana amalan berkorban ini amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dengan mengalirkan darah korban pada 10 Zulhijjah. Yang mana binatang-binatang itu, binatang yang dikorbankan itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat besok dengan tanduknya dan kuku-kukunya sebagai saksi di atas korban orang yang berkorban. Di mana kata Rasulullah, sungguh darahnya jatuh pada satu tempat tinggi di atas redanya sebelum jatuh ke tanah. Yang darah itu apabila mengalir sebelum jatuh ke tanah, di mana Allah Subhanahu wa taala meridai kepada orang yang berkorban. Ini adalah merupakan menunjukkan tentang sukanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melakukan ibadah korban pada hari nahar ataupun 10 Zulhijjah. Dan juga pada hadis ini berpesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikhlaskanlah hati kamu dalam berkorban. Dan kerana itulah ibadah-ibadah ini diikat dengan ikhlas. Jadi semua ibadah kita lakukan hanya mengharapkan akan kerajaan Allah. Dengan kita beribadah bertujuan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Bukan kita berhajat kepada sanjungan pujian daripada manusia. Yang mana korban adalah merupakan ibadah. Sudah tentu ia mempunyai ketentuan yang wajib dipenuhi dalam sudut pandangan syariat. Di antaranya adalah berkaitan dengan cara menyedekahkan dagingnya. Yang mana maklum kepada kita korban adalah merupakan ibadah. Apabila kita sebut ibadah, dia ada tata cara, ada sah rukunnya. Yang mana berkaitan dengan korban ini, dia adalah merupakan ibadah berkenaan dengan penyembelihan binatang yang binatang itu perlu, ataupun daging binatang itu perlu diberi kepada seseorang. Dan memberi daging itu dalam bentuk yang macam mana? Sama ada dalam bentuk mentah sahaja ataupun boleh dimasak. Ini persoalannya. Dan juga berapa kadar yang boleh dinamakan sebagai berkorban. Kadar yang minima seseorang itu sah sebagai orang yang berkorban. Ini dua persoalan. Yang soalan yang pertama, apabila kita berkorban, jumlah yang minima yang wajib kita beri sebagai tanda sah kita berkorban. Itu soalan yang pertama, berapa jumlahnya. Yang kedua, adakah disedekahkan daging korban dalam keadaan masak atau mentah? Dua benda. Kita ulang, apabila kita berkorban, persoalannya berapakah kadar yang minima yang wajib diberikan kepada orang yang kita sedekahkan itu. Yang kedua, daging korban itu disedekahkan dalam keadaan masak atau mentah. Dua persoalan yang biasa dipertanyakan. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, kadar minima daging korban yang wajib disedekahkan kepada fakir miskin adalah kadar yang boleh mengenyangkan untuk sekurang-kurangnya bagi satu orang. Justru itu tidak mencukupi memberikan sedekah daging korban dalam keadaan sedikit seperti satu ataupun dua suapan. Jadi kadar yang minima, seseorang yang berkorban wajib menyedekahkan daging korbannya mesti diberi sekurang-kurangnya satu orang kepada satu orang. Dalam kadar orang yang kita beri itu dia makan daging itu kenyang.
Jadi kadar kenyang ni bagaimana? Pernah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW apabila baginda SAW berkorban, dia akan mengambil daging sebanyak segenggam. Ini apabila Rasulullah SAW berkorban, di mana daging korban itu dia ambil segenggam untuk beliau, yang lain semua disedekahkan. Jadi segenggam itulah kadar yang mengenyangkan untuk satu orang. Mungkin dalam telapak tangan kita yang kecil mungkin sebanyak itulah, sebab telapak tangan Rasulullah sudah besar orang Arab, jadi lebih kurang segenggam itu lebih kurang sebegini untuk disedekahkan sekurang-kurangnya kepada satu orang yang boleh mengenyangkan. Jadi maknanya bagi orang yang berkorban, kalau dia ambil satu bahagian daripada lembu, dia sekurang-kurang dia wajib untuk mensedekahkan kepada orang lain dengan satu genggam sekurang-kurangnya. Kalau kurang daripada itu, maknanya tidak sah korbannya. Ini kita boleh lihat daripada pandangan Imam Khatib Syarbini menyebut dalam kitabnya Mughni Muhtaj, yang juzuk keempat halaman 387 hingga halaman 388, di mana bila berkata wal asahhu wujub tasadduq bi ba'dihha walau juz'an yasira min lahmiha bihaitsu yantaliqu alaihi al-ismu 'ala al-faqr. Yang bermaksud pendapat yang paling sahih ialah wajib untuk memberi sedekah sebahagian daripadanya walaupun pada kadar sedikit daripada daging tersebut, sekira-kira boleh dinamakannya sebagai sedekah kepada golongan fakir miskin. Ini disebut oleh Imam Khatib Syarbini, pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i, yang wajib untuk memberi sedekah sebahagian daripada daging korban itu walaupun sedikit, yang sekurang-kurangnya boleh dimakan oleh seorang fakir miskin. Yani seperti kita sebutkan tadi, segenggam yang besar lah, mana lebih kurang 2 genggam macam tu, genggam orang lain kita. Sebenarnya daging korban itu boleh dimakan sendiri atau diberikan kepada orang kaya sebagai hadiah. Namun yang lebih utama adalah menyedekahkan kesemuanya, kecuali hanya beberapa suap yang dimakan untuk tujuan tabaruk, mengambil barakah. Dan yang lebih utamanya, yakni berkorban ini kita sedekah, yakni kita ambil sebahagian sedikit untuk kita mengambil tabaruk, mengambil barakah untuk ahli keluarga kita, dan semua yang lain itu disedekahkan. Maknanya sedekah itu dalam bentuk mentah. Itu yang lebih afdal. Jadi bagaimana, ada 2 persoalan di sini. Yang sekurang-kurang sedekah, sekurang-kurang sah korban ini memberi daging korban yang mentah untuk satu orang, kadar yang dia boleh kenyang, lebih kurang segenggam tangan besar Rasulullah ataupun 2 genggam tangan kita ni sekurang-kurang. Dan yang lebih afdalnya, yakni memberi sedekah itu dalam yang kita ambil sedikit untuk ahli keluarga kita, dan sebahagian besarnya dia sedekahkan ke semua kepada fakir miskin atau beri hadiah kepada orang yang kaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu minha wa at'imul ba'sa ila al-faqir." Fakulu minha wa at'imul ba'sal faqir. Yang bermaksud, maka makanlah sebahagian hasil korban itu. Kita ulang, fakulu minha wa at'imul ba'sal faqir. Maka makanlah sebahagian hasil korban itu, dan sebahagian lagi adalah untuk dimakan orang-orang yang memerlukannya dan fakir. Surah Al-Hajj ayat 28. Imam Qurtubi menjelaskan makna ayat ini dalam tafsirnya. Lihat tafsir Qurtubi pada ayat di atas, yang bermaksud perintah ini bermakna anjuran menurut pendapat majoriti ulama yang jumhur, dianjurkan bagi seorang untuk memakan bahagian dari sembilan hadiu atau korbannya, kemudian menyedekahkan sebahagian besar dari dagingnya, atau boleh juga menyedekahkan keseluruhannya dan memakan keseluruhannya. Para ulama telah
disedekahkan kepada golongan fakir miskin dengan keadaan mentah dan bukannya yang telah dimasak atau dikeringkan. Berkenaan hal ini dikemukakan di sini beberapa pendapat ulama. Jadi jelas. Yang pertama tadi, kadar berapa banyak sekurang-kurang kita beri sedekah daripada daging kurban. Sekurang-kurang boleh mengenyangkan satu orang. Maksud mengenyangkan ini boleh kita andaikan dalam sekurang-kurangnya, yakni serau macam ni, mengenyangkanlah. Sebagaimana Rasulullah mengambil segenggam daging untuk dia dan keluarga, itu kenyang. Itu sekurang-kurang. Tapi yang afdalnya diambil sedikit untuk kita makan dan sebahagian besarnya disedekahkan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, sedekah itu mesti dalam keadaan yang mentah, bukan dalam keadaan yang dimasak ataupun dikeringkan. Berkenaan hal ini dikemukakan di sini beberapa pendapat ulama. Syekh Muhammad bin Ahmad Ramli menegaskan, satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yakni Ramli Kabir, yang mana beliau Syekh Muhammad bin Ahmad Ramli mencatat di dalam kitabnya Nihayah Al-Muhtaj juzuk yang ke-8 halaman 142. Jadi kata beliau, wajibu daf'un qadri al-wajibi ni'an la qadiran. Yang bermaksud wajib memberikan kadar daging yang wajib disedekahkan dalam bentuk mentah, bukan dalam bentuk masak. Maknanya nak disedekahkan, sahnya daging korban itu disedekahkan dalam bentuk mentah, bukan dalam bentuk masak. Dan juga Syekh Imam Ibrahim Al-Bajuri menyebutkan bahawa, yang ini ditulis dalam kitabnya, boleh rujuk Asyah Al-Bajuri juzuk yang kedua halaman 567, di mana kata beliau, wa yushtaratu fil lahmi an yakuna ni'an yatatarrafa fihi min ya'khudhu bima sya'a min bay'in wa ghairihi kama fil kafarat fala yakfi ja'aluhu ta'aban matbukhan wa du'a al-fuqara ilaihi liya'kuluh. Boleh rujuk dalam kitab Hasyah Al-Bajuri juzuk yang kedua halaman 567, yang bermaksud disyariatkan bagi daging kurban tersebut untuk disedekahkan dalam keadaan mentah supaya dapat ditasarrufkan bagi sesiapa yang menerimanya mengikut apa yang dikehendakinya olehnya, sama ada menjualnya atau seumpamanya. Seperti mana sama juga dalam bab kafarah, justru itu tidak memadai memberi sedekah dengan menjadikannya sebagai makanan yang dimasak, kemudian diajak golongan fakir miskin untuk memakannya. Di mana kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, yakni wajib untuk disedekahkan kepada fakir miskin dalam bentuk yang mentah, di mana orang fakir atau miskin itu boleh dia gunakan daging mentah itu sama ada dia nak makan atau dia boleh jual. Dan kerana itulah tidak boleh disedekahkan daging korban itu kepada fakir miskin dalam bentuk masak. Begitu juga disebut oleh Syekh Khatib Al-Syarbini. Ini kata beliau, walau juz'an yasiran min lahmiha bihaitsu yantaliqu alaihi al-ismu 'ala al-faqra wal asahhu wujub tasadduqi bi ba'dihha. Yang bermaksud, menurut pendapat asah yang kuat, wajib menyedekahkan sebahagian korban meskipun sebahagian yang sedikit dari dagingnya, sekiranya boleh disebut pemberian daging yang sepatutnya kepada fakir miskin meskipun satu orang. Yang ini benda yang sama diulang. Yang ini mesti diberi untuk apa dinamakan sebagai korban ini sekurang-kurangnya kepada satu orang, yakni dalam bentuk mentah, yang dan pemberian itu boleh mengenyangkan. Kita sebutkan tadi segenggam ataupun dua genggam yang boleh mengenyangkan. Jadi kalau tidak diberi dalam bentuk yang mentah, jelas kita lihat di sini dia tidak sah korban itu. Dan kalau satu orang itu tidak menyedekahkan satu genggam kepada orang fakir miskin juga tidak sah. Jadi sekurang-kurangnya satu orang kita sedekahkan dalam bentuk mentah yang dia boleh makan kenyang, maknanya korban itu sah.
Dan yang lebih afdalnya kita ambil sedikit untuk kita makan, seperti bagaimana dibuat oleh Rasulullah mengambil daging korban itu segenggam dan yang lain itu dia sedekahkan ke semua. Itu yang lebih afdal. Dan juga lagi Imam Khatib Asy-Syarbini menyebut wa yushtaratu fil lahmi an yakuna ni'an liyatasarrafa fihi min ya'khudhu bima sya'a min bai'i wa ghairihi kama fil kafarat fala yakfi ja'aluhu ta'aman wa du'a'u al-fuqara ilayhi la'anna haqqahum fi tamalluqihi la fi aklihi wa la tamlikuhum lahu maqdufan. Disyaratkan di dalam daging yang wajib disedekahkan mesti mentah, supaya fakir miskin yang mengambilnya bebas mentasarrufkan dengan menjual dan selainnya. Seperti ketentuan dalam bab kafarah denda, maka tidak cukup menjadikannya dalam bentuk masak dan memanggil orang fakir untuk mengambilnya, sebab hak mereka adalah memiliki daging kurban, bukan hanya memakannya. Demikian pula tidak cukup memberikan hak milik kepada mereka daging masak. Jadi orang fakir ni dia berhak untuk dapat daging, bukan setakat dapat makan. Jadi apabila dia dapat daging mentah, sama ada dia nak masak makan ataupun lebihan dia nak jual, itu hak. Sebab dia boleh tasarrufkan daging itu sesuka dia. Jadi kalau kita beri dalam bentuk masak, sudah tentulah orang fakir tidak boleh menggunakan daging itu untuk tujuan selain daripada makan. Mungkin orang fakir ni hari korban adalah hari bahagia mereka. Orang banyak memberi sedekah daging kepada mereka, mereka tak terhabis makan kesemuanya, dan mereka berhak untuk menjual dan mereka berhak untuk mensedekahkan daging itu kepada orang lain. Dan kalau diberi dalam bentuk masak, sudah tentulah orang fakir ni tak ada pilihan melainkan dia makan kesemua. Dan juga disebut oleh Syekh Khatib Syarbini dalam juzuk yang ke-6 Al-Mughni Muhtaj, juzuk yang ke-6 halaman 135, yakni dia menyebut at-tasadduqu yakni bi kulli hal li'annahu aqraba ila at-taqwa wa 'abdu 'an hadzin nafs illa luqmata aw luqmataini aw luqman yatabarraku bi akliha a'milan bil zahiri wal akhdhu al-Qur'an والاتباع كما مر وللخروج من خلاف من أوجب الأكل. Dan seterusnya, lebih utama menyedekahkan kesemuanya kerana lebih mendekatkan kepada ketakwaan dan menjauhkan dari kepentingan nafsu, kecuali satu atau dua atau bersuap yang dimakan untuk mengambil keberkatan kerana mengamalkan seperti zahir Al-Quran dan mengikut Nabi seperti keterangan hilal, dan kerana keluar daripada khilaf ulama yang mewajibkan memakan. Jadi apa kesimpulannya? Orang yang berkorban itu berdasarkan kepada takwa kepada Allah, yakni dia nak mendapat pahala daripada ibadah korban, dia ambil sedikit sajalah untuk dia makan dan keluarga dia makan. Yang bahagian besarnya yakni naklah dia bersedekah. Dan kenapa ambil untuk makan? Sebab ada daripada kalangan ulama wajib pengorban untuk makan, sebagaimana mereka melihat Rasulullah mengambil segenggam daripada daging untuk dia makan. Setengah ulama memandang Nabi SAW mengambil itu dalam perkara yang wajib. Setengah ulama ataupun majoriti ulama kata ambil sebahagian untuk makan sendiri itu adalah sunat. Sebahagian yang lain mengatakan wajib. Di sini nak keluar daripada khilaf ini, makan sedikit untuk kita dan keluarga, dan sebahagian besar itu disedekahkan, itu yang lebih utama. Habis dalam bab tu habis. Yang kita masih ada masa lagi, lebih kurang 15 minit sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kita lihat kepada satu tajuk yang lain yang saya hantarkan dalam blog saya juga, ataupun saya muat turun dalam blog saya pada 18 November tahun 2019 yang lepas. Yang ini tajuknya hukum satu sembelihan yang berfungsi korban dan akikah atau lainnya. Ini juga satu persoalan yang biasa dilontarkan kepada kita. Nah, ini apakah hukum
satu binatang korban tetapi ada berbagai-bagai niat. Contohnya lembu, satu lembu, boleh tak satu lembu itu, yakni satu orang dia berkorban dan satu orang yang lain dia niat akikah, dan satu orang yang lain dia hanya nak makan saja, dia tidak ada niat korban dan dia tidak ada niat akikah dalam satu lembu yang sama. Ini dijawab oleh para ulama kita. Kalau kambing tidak timbul persoalan, sebab kambing itu adalah mewakili satu bahagian daripada 7 bahagian lembu. Jadi satu niat saja bagi kambing. Sedangkan bagi lembu boleh ada 7 orang yang mewakili 7 lembu, satu ekor lembu. Maknanya satu ekor lembu boleh dipecahkan kepada 7 bahagian dan 7 orang boleh berkorban bagi satu lembu. Dan timbul persoalan di sini, apakah daripada 7 bahagian itu satu orang dia niat untuk dia berkorban, yang lain pula dia niat untuk berakikah, yang lain pula dia saja dia beli daging untuk makan dia. Nah, di sini persoalan ini dijawab oleh para ulama. Dan kerana itulah saya menunjukkan dalam blog ini, yakni hukum satu sembelihan yang berkongsi korban dan akikah atau lainnya, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil musyarak, berkongsi dalam satu sembelihan di atas nama berbeza dia punya sembelihannya. Satu orang korban, satu orang akikah, yang lain mungkin dia beli untuk makan saja daripada seekor lembu. Sebenarnya tidak ada petunjuk secara langsung dari hadis yang menegaskan kebolehan atau larangan untuk satu sembelihan berkongsi atau bersekutu niat yang berbeza, seperti bersekutu niat untuk korban, akikah, untuk makan-makan dan untuk dijual pada satu haiwan sembelihan. Namun begitu, persoalan ini terdapat di dalam kitab-kitab para ulama membahaskannya. Yang ini tidak ada petunjuk secara langsung daripada hadis tentang boleh mustarak ataupun berbeza-beza niat, bersekutu niat dalam satu lembu sembelihan, dan tidak ada pula larangan dalam perkara itu. Dan kerana itulah ulama-ulama membincangkan hal ini. Ada disebut dalam sebuah hadis tentang kadar seekor lembu ataupun unta, ianya boleh dikongsikan kepada 7 bahagian dalam satu sembelihan. Ini adalah berdasarkan hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mana menyebutkan, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aman al-Hudaybiyah al-balanata an sab'ati wal baqarata an sab'ati. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nama hadis 1318, Imam Abu Daud nama hadis 2809, Imam Tirmizi nama hadis 1502, yang bermaksud kami telah melakukan korban bersama-sama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah dengan unta yang dikongsi dengan 7 bahagian dan lembu yang dikongsi dengan 7 bahagian. Walaupun sebegitu, dalil tentang perkongsian bahagian pada lembu atau unta ini memang ada dalam hadis Rasulullah SAW, di mana berlaku peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yang mana mereka ataupun sahabat Rasulullah dan para sahabat menyembelih, yakni unta, dan satu unta dikongsikan dengan 7 orang. Begitu juga ada disembelih lembu dikongsikan 7 orang. Dalam bab ini tidak timbul persoalan, yakni mereka melakukan ibadah korban, sembelih unta, satu unta dikongsi 7, dan sembelih lembu, satu lembu dikongsikan 7 bahagian untuk korban. Ini tak ada timbul persoalan. Dalam niat yang sama kepada haiwan yang sama, itu tidak ada timbul persoalan yang itu. Justru itu terdapat khilaf pendapat ulama dalam isu istirak itu, iaitu adalah adakah dibolehkan untuk berkongsi niat untuk korban dan juga akikah bagi setiap bahagian pada haiwan korban yang sama. Daripada hadis ini, jadi ulama khilaf pendapat. Sebab asalnya untuk korban, satu ekor unta boleh 7 orang, ada dalil. Satu ekor lembu untuk korban 7 orang, ada dalil. Tidak ada khilaf ulama dalam itu, dalilnya ada. Jadi berbeza di sini, satu unta untuk dikorbankan 7 orang tapi berbeza niat, itu jadi khilaf. Satu lembu untuk dikorbankan berbeza niat, itu jadi khilaf. Ada orang yang
dalam sembelihan yang sama nak buat korban, satu orang lain pula nak buat akikah, satu orang lain dia nak beli daging, dia nak jual, boleh tak macam tu? Kita lihat kepada mazhab, pendapat mazhab al-Hanafiyah, mazhab Hanafi. Tengok bagaimana pendapat mereka. Yang ini berdasarkan pendapat mazhab Hanafi dibolehkan menyembelih seekor lembu untuk beberapa niat, asalkan sama-sama menyembelih dengan niat takarrub dan tidak boleh bercampur dengan niat-niat lain di luar kerangka takarrub. Boleh lihat dalam kitab Rad al-Mukhtar ala ad-Dur al-Mukhtar, juzuk yang ke-6 326. Ini dalam kitab mazhab Hanafi. Yang ini boleh lihat dalam kitab ini. Jadi kata mereka, tidak timbul masalah, yang ini boleh sembelih seekor lembu dengan niat untuk takarrub kepada Allah. Maksud takarrub ini korban takarrub, akikah takarrub, itu boleh. Tapi kalau nak beli daging tapi nak jual tidak dalam kerangka takarrub, tak boleh, kata dia. Kalau dalam satu lembu ataupun untuk korban ataupun niat ataupun untuk akikah ataupun untuk buat kafarah dan sebagainya dalam kerangka untuk ibadah, boleh. Ini berdasarkan pendapat dalam mazhab Hanafi. Yang mana ini ada pendapat Abu Hanifah dan kedua murid beliau Abu Yusuf dan Imam Muhammad. Yang ini pendapat Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit sendiri, dan juga pendapat ini juga dipegang oleh kedua anak murid besarnya, yakni Imam Abu Yusuf dan juga Imam Muhammad. Contohnya penyembelihan dalam rangka takarrub, misalnya korban, akikah, membayar dam, tamattu' dan qiran, kafarah sumpah, kafarah dam kerana pelanggaran melepasi miqat dan seterusnya dipanggil kerangka takarrub. Maka dalam mazhab ini, selama para peserta yang bersekutu tidak keluar dari lingkup penyembelihan di atas, maka hukumnya dibolehkan. Namun diriwayatkan bahawa Imam Abu Hanifah meskipun membolehkan, namun beliau tetap memakruhkannya. Beliau menyatakan seandainya semua peserta mempunyai satu niat yang sama, iaitu menyembelih untuk korban, maka lebih beliau sukai. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, boleh, kata dia. Tetapi dia suka kalau satu korban itu satu niat, tidak berbagai-bagai niat walaupun takarrub. Kita lihat pula pendapat yang masyhur daripada kalangan Al-Malikiyah dan juga Al-Hanabilah, yakni mazhab Maliki dan juga mazhab Hanbali. Yang ini mereka berkata adalah tidak dibenarkan, iaitu menurut mereka ianya tidak sah. Ini kerana pendapat mereka untuk korban dan juga akikah itu adalah dua sembelihan berbeza tujuannya, maka ianya tidak boleh disatukan seperti mana dam tamattu' dan juga dam fidyah, di mana boleh lihat dalam fatwa Yas'alunak Maktabah Danish, yang ini muka halaman yang keempat, halaman 352 ini, pendapat dalam mazhab Maliki dan juga Hanafi Hanbali tidak boleh bagi mereka, yakni dalam satu sembelihan bercampur niat yang berbeza, tidak boleh dalam dua pendapat mazhab ini. Kita lihat pula bagaimana dalam pendapat mazhab Syafi'i kita ni. Dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, ini dengan baik-baik dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'iyah dalam hal ini berbeza dengan mazhab Al-Hanafiyah. Dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah ini, niat para peserta tidak wajib sama-sama dalam rangka bertakarrub kepada Allah. Masing-masing peserta boleh berbeza-beza niat. Mungkin sebahagian niat untuk bertakarrub dan sebahagian lainnya bukan untuk takarrub. Misalnya dari 7 orang itu ada yang berniat menyembelih sebagai korban akikah, kafarah, dan ada yang lain hanya untuk makan-makan sekeluarga, atau bahkan sebahagiannya meniatkan cuma untuk dijual. Bila kesemuanya bersekutu dan menyembelih satu ekor haiwan, maka kesemuanya sah sesuai niat masing-masing. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i yang kita amalkan. Ya, ini dalam seekor haiwan sembelihan. Maksud haiwan sembelihan ini haiwan yang boleh dikongsikan sebanyak 7 orang. Nah, ini boleh berkongsi niat. Satu orang nak buat korban, satu orang nak buat akikah, satu orang nak beli nak makan saja-saja, satu orang beli nak jual, satu orang untuk buat dam tamattu', satu orang beli untuk kafarah dan sebagainya, boleh walaupun berbeza-beza niat dalam sembelihan. Ini boleh lihat di dalam kitab yang ditulis oleh
Imam An-Nawawi dalam kitab dia Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, juzuk yang ke-8 halaman 409. Yang ini kata beliau, "Lau zahaba biqaratan, lau zahaba baqaratan aw badanatan an sab'ati awlarin aw ishtarak fiha jama'atan jaza sawa'an aradu kulluhum al-'aqiqah aw ba'dhum al-'aqiqah wa ba'dhum al-lahm kama sabaqa bil udhiyah." Ini bermaksud, jika seseorang menyembelih lembu atau unta yang gemuk untuk 7 anak, atau adanya keterlibatan isytirak sekelompok orang dalam hal lembu atau unta tersebut, maka boleh baik semua maupun sebahagian dari mereka berniat untuk aqiqah, sementara sebahagian lain berniat untuk mengambil dagingnya untuk makan besar. Boleh lihat di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Justru itu kesimpulannya, dalam konteks ini diperbolehkan bahkan jika ada beberapa pihak dengan niat yang berbeza sekalipun. Misalnya ada 7 orang membeli lembu dan ke-7 orang tersebut yang 3 berniat untuk aqiqah, sedang lainnya berniat untuk korban atau hanya mengambil dagingnya sekadar untuk dimakan beramai-ramai. Kadarnya ialah seekor kambing, kadarnya ialah bersamaan dengan seekor kambing. Disebut oleh Khatib Syarbini rahimahullah, maknanya seekor lembu ada 7 bahagian. Satu bahagian senilai dengan seekor kambing. Jadi dalam 7 bahagian itu, berdasarkan pada pandangan dalam mazhab Syafi'i, boleh untuk berbagai-bagai niat. Tak salah apa yang kita buat sekarang ni. Ada orang sembelih lembu, ada orang dia nak buat korban, ada orang yang nak buat aqiqah, ada orang dia nak buat bayar dam dan sebagainya. Boleh dalam seekor lembu. Ataupun dia beli daging itu saja untuk makan, keluarga itu boleh. Ini berdasarkan kepada pendapat mutamat di dalam mazhab Syafi'i. Di mana terakhirnya berdasarkan dalam kitab yang ditulis oleh Khatib Syarbini rahimahullah, yang bermaksud, kita ambil dari maksud panjang ni, dan bagi seekor kambing itu 1/7, satu bahagian dari unta dan lembu sekalinya disembelih. Unta atau lembu itu dari 7 orang anak atau dikongsi secara beramai-ramai, ia juga dibolehkan sama ada dengan sembelihan itu ke semua bahagian diniatkan untuk aqiqah, atau sebahagian untuk aqiqah dan sebahagian lain untuk mendapat daging sahaja. Boleh lihat dalam Nughni Muhtaj juzuk yang ke-6 halaman 139. Dan juga Imam Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah menyebut dalam kitab beliau Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra juzuk yang ke-4 halaman 256. Imam Al-Haythami menyebut yang bermaksud sekiranya disembelih unta atau lembu untuk 7 bahagian bagi sebab-sebab darinya untuk korban dan aqiqah, manakala baginya untuk kafarah bagi bercukur ketika ibadah haji, maka sah hukumnya. Wallahu a'lam. Jadi jelas dalam mazhab Syafi'i kita ni boleh, yani satu ekor lembu boleh diniatkan dengan berbagai-bagai niat, walaupun bukan niat untuk takarrub kepada Allah, yani untuk makan sahaja pun boleh. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dapatlah manfaat kepada kita. Kita akan menyambut yakni hari raya Idul Adha dan sunnah untuk berkorban pada hari itu. Mudah-mudahan korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan segala dosa kita dan jadi sebagai saksi syafaat kita di hari akhirat besok dengan sembelihan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma bima 'allamtana waj'alna min 'ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.